Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami akan membentangkan topik yang berkaitan dengan sistem demokrasi versus sistem syura, mekanisme bagi pemilihan pemimpin negara. Okey, kita lihat pada pendahuluan. Okey, sistem demokrasi ini dia telah menjadi sistem demokrasi pada zaman sekarang ni lah, telah menjadi satu budaya dalam kehidupan orang Islam lah, yang telah diamalkan. Jadi ada yang menyatakan bahawa sistem syura ni merupakan kaedah umat Islam dalam meneruskan kehidupan yang hampir dilupakan atau semakin dipinggirkan. Jadi kita sebagai umat Islam atau negara Islam seharusnya uh, mengutamakan sistem syura ini. Contohnya jika kita berbincang pembincangan mengenai isu syariah dalam kewangan, maka kita perlu mengutamakan dasar kekuatan dalil hukum syarak tersebut yang khusus pada bidang tersebut, walaupun ianya kelompok minoriti. Jadi kita semua tahu jika bila disebut pentadbiran negara mesti berkaitan dengan corak pemerintahan. Sudah tentu seorang pemimpin yang kena mainkan peranan tersebut lah. Persoalannya, corak pemerintahan yang macam mana yang perlu dilaksanakan. Sebelum tu sebaiknya kita lihat dululah apakah yang dimaksudkan demokrasi yang sebenarnya yang orang barat nak terapkan dalam negara-negara Islam ni. Juga kita perlu lihat dari sudut pandangan-pandangan tokoh-tokoh Islam atau sarjana-sarjana Islam yang berkaitan dengan sistem syura dan berkaitan dengan sistem syura ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nama diberi Muhammad Imam Fakir bin Muhammad Rahizimi, I173302387. InsyaAllah akan meneruskan perbincangan pada hari ini berkaitan dengan demokrasi. Baik, demokrasi ini perkataannya berasal daripada bahasa Yunani yang mana iaitu demos dan kratos. Maksudnya pemerintahan rakyat. Baik, maksud lain bagi ataupun secara istilahnya adalah sebuah bentuk pemerintahan yang mana rakyat ini mempunyai kesetaraan hak dalam keputusan, dan asasnya pemerintahan ini sesuatu yang berasal daripada rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Mana rakyat ini ada hak dalam mempunyai dari sudut pemerintahan tersebut. Mana dalam pemerintahan rakyat ada hak, dan segala sistem yang ada dalam pemerintahan tersebut berasal daripada rakyat dan oleh rakyat dan untuk rakyat lah. Baik. Jadi maksud lain juga adalah bentuk pemerintahan ni mempunyai satu sistem. Maknanya sistem ada undang-undang yang berprosedur, dan ia mengkhususkan siapakah yang berwibawa dalam menyatakan suatu keputusan secara kolektif dan apakah prosedur yang mesti digunakan dalam membuat suatu keputusan. Maksudnya di sini demokrasi ni merupakan satu sistem yang ada prosedur. Yang mana apabila mereka nak memilih memimpin, ada prosedurnya, dan mereka kata nak buat keputusan pun ada prosedurnya supaya suatu keputusan itu dibuat secara adil dan saksama. Baik. Maksud lain juga adalah berkaitan satu kesepakatan rakyat bagi memilih sebahagian orang yang akan memerintah dan mengatur urusan mereka, dan cara atau kaedah bagi menghentikan sokongan terhadap seorang pemimpin yang terus menerus menyalahgunakan kuasa yang diberi untuk kepentingan matlamat dan peribadinya saja. Baik, maksudnya di sini adalah berkaitan dengan kesepakatan rakyat dalam mereka memilih seorang pemimpin yang akan mengatur urusan kehidupan mereka, yang akan memandu aturan kehidupan mereka. Jadi mereka ni boleh memilih, mereka ada hak, dan ini adalah kesepakatan rakyat. Dan juga mereka ni boleh menjatuhkan ataupun menggulingkan siapa-siapa pemimpin yang bersifat tamak, gila kuasa, yang mana menyalahgunakan kuasa. Dan seterusnya ada kuasa politik, dan segala hak politik diserahkan kepada rakyat. Baik, di sini maksudnya adalah segala hal politik maupun kuasa politik itu semuanya berdasarkan rakyat. Seperti mana kita lihat tadi, politik ni demokrasi ini merupakan berasal daripada rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Baik, seterusnya kita pergi kepada pandangan barat terhadap demokrasi. Baik, demokrasi ini sebenarnya telah ditemukan di Yunani pada 5 abad sebelum Masihi, dan ia menjadi satu perhatian dunia. Sebab apa? Ia merupakan satu kebijaksanaan, sistem yang mampu memberi kedaulatan, yang memberi kedaulatan terhadap sebuah negara tersebut. Baik,
Tokoh Yunani yang menerima ada antaranya ialah Solon, tokoh pembuat hukum, Cleitenus, bapa demokrasi, Pericles, jenderal negarawan, dan Demosthenes, iaitu seorang negarawan orator. Baik, hujah mereka kenapa mereka menerima demokrasi adalah untuk menentang sistem pemerintahan berbentuk tirani, oligarki, autokrasi dan segala bentuk pemusatan kekuasaan di satu tangan. Baik, dalam penerimaan demokrasi ini juga ada golongan yang menolak, iaitu antara tokoh Yunani yang menolak demokrasi ini adalah Plato dan juga Aristoteles. Okey, kenapa mereka menolak? Okey, hujah Plato adalah kerana dia khawatir dengan pilihan rakyat yang belum tentu ia ada pilihan terbaik. Dalam masa sama, pengetahuan yang ada pada rakyat ini tidak mencukupi. Maksudnya tidak ilmu ni tidak penuh di dada lah, orang kata. Kerana ia bimbang, risau apabila memilih pemimpin yang salah, maka akan terkucak-kacir lah negara tersebut. Jadi dia lebih berpendapat bahawa pemimpin ini dipilih daripada seorang filosof ataupun raja yang ada pengetahuan, seorang filosof, mana orang yang berilmu. Itu pendapat pada Plato. Baik, kita pergi pada hujah Aristoteles. Aristoteles ni dia berpendapat bahawa pemerintahan ni berdasarkan pilihan orang dan ia boleh dipengaruhi oleh kelompok tertentu. Maknanya di sini kerisauan yang ada pada Aristoteles ni terhadap demokrasi kerana seorang pemimpin itu boleh dipengaruhi oleh sekelompok, seorang pemimpin itu mampu dipengaruhi lah oleh kelompok-kelompok yang merasa berjasa. Mana ada kelompok yang akan cuba menanam sikap-sikap yang tidak baik lah, dia cuba memujuk ataupun mengampu dan sebagainya, dan akhirnya akan menimbulkan satu isu, iaitu bagi penguasa yang menjadi diktator lah, yang mana kemungkinan ada berat sebelah dan sebagainya. Baik, seterusnya kita pergi kepada berkaitan dengan pandangan sarjana barat mengenai hubungan antara agama dan juga demokrasi ini. Baik, ada 3 fahaman di sini. Baik, golongan pertama ni dia menolak secara mutlak bahawa agama dan juga demokrasi ini tidak selari. Yang mana mereka mengatakan bahawa agama ini berlawanan dengan demokrasi, dan pemimpinnya adalah Karl Marx, Max Weber dan Nietzsche dan Sartre lah. Okey, seterusnya golongan yang menerima. Golongan yang menerima ini pula mereka berpandangan bahawa agama dan juga demokrasi ini sejajar dan selari, dan ia sesuai untuk diterapkan dalam kehidupan seharian untuk menaikkan ataupun meningkatkan suatu sistem dalam kehidupan sebuah tamadun manusia. Baik, golongan yang tidak menerima dan menolak secara mutlak ini maksudnya golongan ini di tengah-tengah. Yang mana mereka menyatakan bahawa hubungan agama dengan demokrasi ini bersifat neutral, di mana urusan agama dan politik termasuk demokrasi berjalan berasingan, mana tidak bercampur. Perasaan agama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya, mana agama adalah berkaitan kita dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala demokrasi ini berkaitan dengan kita punya urusan dunia kita, urusan kita bermuamalat dengan manusia, berhubungan dengan manusia dan sebagainya. Itu adalah berkaitan dengan demokrasi ataupun politik yang dimasukkan dalam golongan yang berada di tengah-tengah ini. Baik, seterusnya kita pergi kepada pandangan Islam terhadap demokrasi. Baik, dalam pandangan Islam terhadap demokrasi ini juga mempunyai beberapa aliran, beberapa fahaman. Mereka ini tergolong kepada 3 golongan. Okey, ada golongan yang menolak dan ada golongan yang menerima. Golongan yang menolak ini, mereka berpendapat bahawa sistem ini bertentangan dengan syariat Islam. Sebab apa? Sebab sistem ini mampu merosakkan ajaran-ajaran Islam ataupun nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan manakala golongan yang menerima ni pula, mereka berpendapat bahawa sistem ini dapat dilihat bahawa ia ada satu alat yang mana dapat melaksanakan perintah Allah SWT dengan lebih sempurna. Baik, kita lihat pada hujah-hujah kepada golongan yang menolak ini. Baik, golongan yang menolak ini adalah dipelopori oleh tokoh-tokoh yang bernama Taqiyuddin Al-Nabhani, pengasas Hizbut Tahrir Al-Islami, dan Dr. Adnan Ali Ridha Al-Nahwi, yang mana dalam bukunya Asyurah di Maqratiyah dan Syurah wa Mumarasatuha Al-Imaniyah. Baik, hujah pertama yang mereka mengatakan bahawa demokrasi ini tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah kerana sistem demokrasi ini berteraskan dengan perlambanggaan dan perwakilan, dan ia tidak serasi dengan tradisi Islam.
seterusnya hujah yang kedua adalah berkaitan sistem syura itu lebih baik berbanding demokrasi, kerana sistem syura itu dia merupakan persoalan mengenai iman dan rabbaniyah. Apa itu iman dan rabbaniyah? Maknanya dia lebih kepada ketuhanan, mana kerohanian itu lebih tinggi lah, serta wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ia berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sistem syura ini yang mereka berpendapat sedemikian. Jadi manakala demokrasi ini mereka berpendapat bahawa ia adalah satu pemikiran pada manusia itu sendiri. Jadi ia tak sesuai lah apabila sesuatu yang berkaitan dengan rabbaniyah, sesuatu berkaitan dengan ketuhanan dikaitkan dengan manusia itu sendiri, dengan pemikiran manusia. Maknanya tak sejajar. Baik, seterusnya kita pergi pada hujah ketiga. Hujah ketiga. Perkembangan sistem syura itu berteraskan atau bercirikan kebaikan, manakala demokrasi pula berkembang melalui keburukan dan ia bercirikan perpecahan. Baik, apa yang dimaksudkan di sini? Sistem syura ini dia lebih kepada ciri-ciri yang membawa kemanfaatan, kebaikan kepada kehidupan manusia. Manakala untuk yang demokrasi ini pula dia lebih kepada perpecahan yang boleh buatkan perkara-perkara gejala buruk itu lebih datang kepada kehidupan manusia. Baik, seterusnya kita pergi hujah keempat. Demokrasi ini dia mengutamakan kehendak majoriti dan dalam masa sama ia mengangkat suara manusia sebagai sumber utama dalam perundangan. Berbeza dengan sistem politik Islam yang mana sumber utama mengenai perundangan dan kedaulatan itu adalah hak milik Allah SWT secara mutlak. Baik, apa maksudnya di sini berkaitan dengan perundangan tersebut ataupun berkaitan dengan suara. Baik, dalam demokrasi dia lebih mengutamakan suara manusia. Jadi mereka berpendapat bahawa apabila mengangkat suara manusia ini sepatutnya tidak boleh. Jadi lebih kepada kita agungkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya golongan yang menerima secara mutlak ni. Golongan yang menerima secara mutlak ini dipelopori oleh Syekh Muhammad Hussein yang mana dalam artikelnya Tanbih Al-Ummah wal Tanzih Al-Millah dan juga Said Ayatullah Bunjanridi. Baik, hujah mereka menerima demokrasi dalam Islam ada kerana ia ingin menyuruh umat Islam ini supaya menumbangkan sistem diktator dengan cara berpegang pada sistem demokrasi ini. Jadi di sini mereka lihat bahawa sistem demokrasi ini mampu memberi impak kesan yang sangat tinggi untuk menumbangkan sistem diktator. Yang kita tahu diktator ni ada berkaitan dengan penguasaan ke atas seseorang itu, yang mana mereka boleh menyalahgunakan kuasa sebab mereka berkuasa. Jadi mereka menggunakan apa saja untuk matlamat demi mencapai matlamat mereka itu sendiri. Itu sistem diktator lah. Baik, kita lihat pada golongan yang tidak menerima atau menolak secara mutlak. Maknanya ini pun golongan yang di tengah-tengah. Baik, golongan yang di tengah-tengah ini dipelopori oleh Yusuf Al-Qardawi, Rashid Al-Ghanashi, Taufiq Al-Syawi, Hasan Al-Turabi, Muhammad Khatami yang merupakan bekas presiden Iran, serta Muhammad Mahdi Samsuddin, seorang ulama Syiah. Baik, kenapa mereka berpendapat bahawa demokrasi dan Islam ini kata berada di tengah-tengah lah, hubungannya di tengah-tengah secara neutral. Baik, hujah pertama mereka adalah menekankan nilai-nilai Islam, iaitu konsep syura, bai'ah, permufakatan, ijtihad dan maslahah, yang mana ia sesuai dengan tata cara dan matlamat demokrasi itu. Jadi mereka lihat dalam matlamat dan juga tata cara demokrasi itu ada nilai-nilai Islam, ada yang berkaitan dengan nilai Islam. Jadi ia bagi mereka ia boleh digunakan dan ia sangat sesuai lah, ia berkesesuaian dengan kita untuk mengatur kehidupan manusia. Seterusnya adalah berkaitan hujah 2. Rashid Al-Ghanashi berpendapat bahawa ia yakin akan demokrasi ini mampu menjamin akan kedaulatan orang ramai dan menghalang agar tidak berlakunya gejala-gejala yang buruk seperti korupsi dan penindasan terhadap mereka yang punya kuasa. Baik, apa yang maksudkan di sini adalah demokrasi ini dia mampu menjamin kedaulatan orang ramai. Maknanya orang ramai ini tak perlu takut, orang ramai ini tak perlu risau akan pemimpin-pemimpin yang bersikap tidak adil, pemimpin yang bersikap menyalahgunakan kuasa ini, kerana mereka ini mempunyai kuasa untuk menjatuhkan pemimpin tersebut. Baik, seterusnya hujah ketiga adalah berkaitan Taufiq Al-Syawi menyatakan bahawasanya demokrasi ini merupakan suatu versi syurah yang sesuai menurut ajaran Islam. Dunia barat telah mengamalkan nilai-nilai Islam sistem syurah dalam pemerintahan mereka, seperti kebebasan bersuara dan menjenihkan kebebasan berpolitik. Baik, maksud Taufiq Al-Syawi di sini adalah demokrasi ini adalah satu sistem versi syura. Maknanya
sebenarnya orang barat ini telah mengamalkan perkara ini sebenarnya. Mereka berpendapat sebegitu, ataupun Taufik Al-Syawi berpendapat sebegitu. Sebenarnya orang barat ini telah mengambil sistem syurah dan dimasukkan dalam sistem mereka, dan mereka namakan sistem syurah tu ditukar kepada demokrasi lah. Maknanya daripada Islam ditukar kepada barat, sebab dalam demokrasi itu ada berkonsepkan dengan syura dan sebagainya lah. Jadi mereka berpandangan bahawa dalam demokrasi itu dia mengamalkan nilai-nilai Islam. Jadi sebab itulah ia menerima. Baik, seterusnya kita pergi kepada hujah keempat adalah Muhammad Al-Ghazali. Okey, Muhammad Al-Ghazali, demokrasi ini bukanlah suatu agama yang diletakkan dalam nilai ajaran Islam, melainkan ia hanya satu sistem antara pemerintah dan rakyat dalam mencapai interaksi di antara mereka. Baik. Di sini adalah berkaitan dengan ajaran Islam dan juga demokrasi. Baik. Di sini adalah ajaran Islam itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Manakala yang demokrasi ini berkaitan dengan satu sistem yang di mana untuk mencapai interaksi atau mencapai hubungan di antara manusia untuk membentuk satu hubungan, iaitu dengan membentuk hubungan, iaitu nak mewujudkan negara lah. Baik, seterusnya hujah yang kelima adalah Ahmad Ash-Shawqi Al-Fanjari. Setiap satu zaman itu mempunyai pandangan tersendiri dalam memperjelaskan konsep demokrasi dan kebebasan. Apa yang dibawa oleh demokrasi ini adalah selari dengan ajaran Islam, iaitu mengenai keadilan, hak perundangan atau syura, dan juga persamaannya itu musawat. Baik, di sini maksudnya adalah setiap zaman yang telah dilalui, sama ada zaman kita ataupun zaman yang sebelum ni, ada pandangan tersendiri berkaitan dengan demokrasi. Jadi ada macam mana mereka menjelaskan konsep demokrasi itu sendiri, dari sudut kebebasan macam mana dan sebagainya. Jadi demokrasi ini selari dengan ajaran Islam, iaitu dia mengenai keadilan, hak perundingan dan sebagainya lah. Okey, sekian itu saja saya punya pembentangan berkaitan dengan demokrasi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Izam bin Muhammad Izmi, nombor metrik I17302403. Okey, seterusnya saya akan sambung berkenaan dengan sistem syura, sama ada daripada segi definisi, dalil ataupun pandangan tokoh-tokoh berkenaan dengan syura itu sendiri. Okey, yang pertama saya masuk pada definisi. Okey, syura ni daripada segi bahasanya berasal daripada perkataan Arab, iaitu syawara, yang membawa maksud mesyuarat atau perundingan. Dan syawara ni juga boleh diartikan dengan saling bertukar fikiran ataupun saling menukar pandangan. Okey, daripada segi istilah pula, menurut Ibnu Al-Arabi, beliau mendefinisikan syura adalah dengan berkumpul untuk meminta pendapat dan pandangan dalam sesuatu permasalahan, di mana peserta syura saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Okey, pendapat ataupun pandangan yang dikeluarkan itu tidak semestinya memfokuskan kepada politik saja, tetapi daripada segenap aspek. Contohnya daripada segi sosial, pentadbiran, perundangan dan sebagainya. Okay, contohnya kita ambil pada segi aspek politik dan pentadbiran yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman Rasulullah. Walaupun baginda ini seorang rasul yang mulia ataupun seorang pemimpin yang hebat, beliau tetap meminta pandangan para sahabat dalam pentadbiran, dan itu membuktikan syura yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sangat telus dan bersifat terbuka. Okey, seterusnya dalil berkenaan dengan syura adalah yang pertama adalah dalil pada Quran. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza qaramta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang membawa maksud, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Okey, seterusnya saya akan sambung berkenaan pandangan tokoh-tokoh Islam tentang sistem syura. Okey, yang pertama adalah pandangan daripada segi kepentingan. Menurut Ibnu Atiyah mengatakan syura merupakan aturan terpenting dalam syariat dan ketentuan hukum dalam Islam. Dan apa yang dikatakan oleh
Ibnu Atiyah ini mengenai sistem syura benar adanya kerana Allah Ta'ala telah menjadikan syura sebagai satu kewajipan bagi hambanya dalam mencari solusi ataupun dalam penyelesaian bagi berbagai persoalan yang memerlukan perkongsian pendapat antara satu sama lain. Dan menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, musyawarah yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabatnya menunjukkan ketinggian derajat mereka di hadapan Nabi, dan juga hal ini membuktikan betapa cintanya mereka kepada beliau atau kerelaan mereka dalam mentaati beliau. Jika beliau tidak mengajak mereka bermusyawarah, tentulah hal ini merupakan satu bentuk penghinaan kepada mereka. Contohnya kita ambil dalam isu tawanan peperangan Badar. Lepasnya berlaku peperangan, Nabi menanyakan kepada para sahabat ataupun bermusyawarah dengan sahabat sama ada tawanan perang itu dibunuh ataupun mengambil pampasan saja pada mereka. Dan itu membuktikan Nabi tidak membuat tindakan sendiri ataupun mengambil pandangan sendiri tanpa mengambil pandangan sahabat. Seterusnya yang kedua adalah pandangan daripada segi hukum menurut perspektif syarak. Berdasarkan ayat Al-Quran ayat 150 surah Al-Imran, ini juga ulama mendapat bahawa hukum syura ini adalah wajib. Ini kerana Allah SWT berfirman wasyawirhum fil amri. Dalam ayat ni dia berbentuk fi'il amal yang mutlak, kerana tidak ada qarinah yang menukarkan hukum wajib itu kepada hukum lain. Dan ini selari dengan kaedah usul fiqh, iaitu al-amru yadullu 'ala al-wujub ma lam tasrifhu qarinah. Maksudnya sesuatu arahan menunjukkan bahawa hukum melaksanakannya ialah wajib selagi mana tiada qarinah, atau yang qarinah yang dimaksudkan adalah tanda atau isyarat yang menukarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Azli, I17302354. Saya akan membentangkan berkenaan dengan perbezaan sistem demokrasi dan sistem syura. Yang pertama, kita tengok dari segi pemilihan khalifah ataupun pemimpin. Dalam sistem syura, pemilihan khalifah ataupun seseorang yang bakal memimpin negara adalah berdasarkan apa yang disarankan oleh Allah dalam Al-Quran. Yakni pemimpin yang akan dilantik melalui sistem syura ni adalah pemimpin yang mempunyai sasiah dan kepribadian yang baik, bukan daripada kalangan orang yang fasik ataupun orang munafik. Manakala dalam sistem demokrasi pula, pemilihan pemimpin ni dilakukan oleh rakyat, sama ada melalui sistem undian ataupun sebagainya. Yang kedua, dari segi bidang kuasa, dalam sistem syura, bidang kuasa tertakluk kepada institusi kekhalifahan, iaitu kuasa seorang khalifah tu dia terhad kepada peruntukan kuasa yang telah disyariatkan dalam Al-Quran. Maknanya seseorang khalifah tu dia perlu amanah dalam kepimpinan dan haram bagi dia untuk pecah amanah. Dalam sistem demokrasi pula, seseorang pemimpin tu dia mempunyai bidang kuasa yang luas, termasuk perkara-perkara yang diharamkan dari segi syariat, asalkan perkara itu dipersetujui oleh majoriti rakyat. Iaitu macam suatu perkara tu diharamkan oleh syariat, tapi dia boleh jadi halal dengan kuasa seorang pemimpin, asalkan apa yang difikirkan tu perlu dan mendapat sokongan majoriti rakyat. Yang ketiga adalah dari segi perundangan, yang mana perundangan dalam sistem syura ni adalah berdasarkan pemesyuaratan yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Maknanya orang Islam ni dia tak boleh membuat undang-undang yang bertentangan ataupun mengubah undang-undang yang ditetapkan oleh Allah, walaupun semua setuju untuk membuat undang-undang lain ataupun mengubah undang-undang Allah. Manakala dalam sistem demokrasi pula, sistem perundangan ni adalah berdasarkan kehendak semasa, asalkan mendapat sokongan atau majoriti rakyat, dan boleh berubah dari semasa ke semasa kalau dalam perundangan sistem demokrasi ni. Yang keempat pula, dari segi hak orang bukan Islam dalam pemerintahan negara Islam. Dalam pemerintahan atau pentadbiran negara Islam, prinsip keadilan dan persamaan hak adalah penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat
tak kiralah orang bukan Islam ataupun orang Islam. Dalam sistem syura ni, orang bukan Islam dia boleh mengeluar. Dalam sistem syura ni, orang bukan Islam dia boleh mengeluarkan suara dan pendapat mereka. Tapi mereka ni tak berhak campur tangan dalam pentadbiran orang bukan Islam. Selain itu, mereka juga boleh meminta majlis syura untuk meluluskan adat-adat keagamaan sebagai menjaga hubungan sosial antara kaum. Okey, dalam pemerintahan yang berasaskan demokrasi pula, golongan bukan Islam ni dia mempunyai hak yang sama dengan golongan orang Islam. Golongan bukan Islam ni dia berhak campur tangan dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan. Mereka bebas bersuara untuk menjadi pemimpin dalam bidang pentadbiran dan sebagainya. Sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan sambung dengan isu semasa, itu demokrasi di Malaysia. Okey, pada 10 Mac lalu, penubuhan kerajaan baharu dan pembentukan kabinet memperjelaskan kepentingan kedudukan cabar eksekutif dan peranan orang politik dalam pentadbiran negara sebagai enjin pemerintahan. Kemelut politik dalam kalangan anggota badan legislatif ataupun perundangan yang mudah difahami sebagai parlimen yang memiliki 222 ahli mewakili bahagian pilihan raya dengan pelbagai aliran parti mengheret negara ke arah kemelut legislatif ataupun perundangan. Yang ketiga, ketua eksekutif atau ketua kerajaan bergelar Perdana Menteri meletak jawatan ekoran masalah dalaman sesama anggota parti pemerintah. Pakatan Harapan, itulah parti Pakatan Harapan. Kerajaan berasaskan parlimen seolah-olah dimasukkan. Ketua kerajaan hanya bersifat interim, dibantu birokrat tadbiran awam apabila dilantik yang di-Ketua Agung. Fungsi parlimen terhenti dan badan eksekutif termasuk dan peranan ketua negara juga sangat signifikan atau disignifikasikan dalam penentuan keputusan mengenai kumpulan mana-mana dalam kalangan ahli parlimen yang cukup majoriti untuk dilantik sebagai ketua kerajaan. Hasil pengamatan kemelut parlimen ini, kita dapat mendedahkan betapa ilmu sains politik dan pengajian strategik jelas diperlukan oleh rakyat. Ia dapat digunakan sebagai model pemahaman terhadap isu, memahami apa sebenarnya berlaku dan mengetahui bagaimana konflik ini diselesaikan. Kemudian ia menterjemahkan kepentingan teori, model dan isu perlu difikirkan dalam konteks ilmu. Elemen perlembagaan sebagai teras negara mula disebarluaskan. Selain konsep demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan dapat difahami menerusi analisis yang dibuat. Ramai yang berhujah mengikut kepandaian dan buat bicara sendiri, sedangkan adalah elok ilmu sains politik dan pengajian strategik dijadikan sandaran perbahasan. Barulah ramai membuka jendela fikir untuk pengamatan ilmu mereka kepada soal asas perlembagaan, kedudukan raja, hak wakil rakyat serta kepentingan pentadbiran awam, media serta juga peranan pasukan keselamatan awam negara. Sudah jelas kemelut ini bermula pada tanggal 24 Februari 2020 yang lalu dan berakhir pada 10 Mac 2020. 24 Februari 2019 berakhir pada 10 Mac 2020 telah membuka kefahaman konservatif kita tentang betapa pentingnya dan perlunya pemahaman yang sangat jelas mengenai elemen asas bernegara dalam konteks ilmu politik pentadbiran Malaysia. Sekian, terima kasih. Okey, pada kesimpulannya, setiap pemimpin sewajarnya membuat satu penilaian dalam melaksanakan
salah satu atau kedua-dua sistem tersebut. Meskipun ada yang kata demokrasi dengan dengan syura ni benda yang sama. Tetapi hakikatnya tidaklah. Seperti mana kita dah dengar penjelasan pada sahabat-sahabat saya tadi, kedua-duanya adalah berbeza. Jadi tidak semua kata apa? Tidak semua intipati yang ada dalam sistem demokrasi itu yang dipelopori oleh barat ni tidak semua yang boleh kita terima lah, atas faktor ketidaksesuaian dengan ketetapan yang ada dalam Al-Quran dengan hadis lah. Di dalam Islam juga, kita sudah tahulah kuasa yang tertinggi adalah kuasa undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi manusia ni adalah khalifah di muka bumi ini yang diamanahkan oleh Allah untuk melaksanakan undang-undang Islam bagi memakmurkan dunia ini lah. Jadi akhir sekali, apabila wujud satu perkara yang menjadi persoalan dalam masyarakat, maka kita perlu kembali rujuk kepada sumber-sumber hukum yang sedia ada.